Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, balik-balik kita dengar berkaitan dengan isu rasuah, cerita rasuah. Rasuah sini, rasuah sana. Di Sabah pun ada berlaku, di Semenanjung pun ada berlaku. Boleh dikatakan seluruh Malaysia ada saja cerita dan berita berkaitan dengan rasuah. Tapi akhirnya, tuan-tuan dan puan, antara yang telah menarik perhatian ramai orang adalah berkaitan dengan isu skandal rasuah di Sabah. Apa perkembangan terkini? Ini satu keputusan SPRM bertarikh 10 April. Tiada unsur campur tangan dalam siasatan kes rasuah adun Sabah. Tidak ada sebarang unsur campur tangan oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor atau Kerajaan Negeri dalam SPRM berkaitan kes rasuah Malaysia. Maafkan saya, berkaitan dengan kes rasuah yang dikaitkan dengan adun di Sabah. Ini adalah pengakuan daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri, Tan Sri Azam Baki. Kalau ada kata Ketua Menteri Sabah suap SPRM, kalau ada yang cuba membuat kenyataan Ketua Menteri Sabah Haji Jinor telah menyuap Azam Baki untuk menutup mulut dan sebagainya, akhirnya perkara ini telah dimatikan, telah dinafikan sendiri oleh Azam Baki. Beliau berkata pihaknya telah mengambil kenyataan Haji Ji sebanyak 2 kali dalam siasatan tersebut, dan Ketua Menteri Sabah memberikan kerjasama sepenuhnya bagi membantu siasatan. Setakat ini, semua kenyataan telah diambil termasuk daripada adun terbabi. Ada lagi tinggal kenyataan seorang individu yang terlibat dalam rakaman video kes berkenaan yang perlu kita dapatkan penjelasan, katanya, di Kota Kinabalu. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan program Capna Rasuah SPRM bersama media Sabah yang turut dihadiri Presiden Persatuan Wartawan Sabah SJA Datuk Muguntan Vanar. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, setelah isu ini tular berkaitan dengan rasuah adun berjemaah yang juga melibatkan nama Ketua Menteri Sabah, jadi dinafikan oleh Azam Baki sendiri bahwa siasatan ini ada campur tangan, terutamanya daripada mereka-mereka yang disebut di dalam isu tersebut. Dan pada akhirnya, persoalan paling besar, kalaulah mereka-mereka ini yang disebut di dalam skandal ini bersalah, didapati bersalah, adakah mereka akan didakwa, diheret ke mahkamah, dan seterusnya mereka akan masuk penjara. Ini menjadi persoalan paling utama. Lebih-lebih lagi, tahun ini Sabah akan berhadapan dengan pilihan raya negeri. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, Anda rasa apa yang akan berlaku selepas ini? Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, ada satu berita. Kali ini menyentuh berkaitan dengan struktur kepimpinan. Kepimpinan Perikatan Nasional. Seperti yang kita tahu, pengerusi Perikatan Nasional hari ini adalah Presiden Bersatu sendiri, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bersama-sama dengan anggota komponen yang lain, Parti PAS, yang dipimpin oleh Presidennya Hadi Awang, seterusnya Parti Amanah, dan ada sokongan yang lain. Jadi saudara-saudara, di dalam Perikatan Nasional, untuk pengetahuan Anda, parti yang mempunyai paling banyak kerusi parlimen adalah parti daripada PAS. Tetapi pengerusi bagi Perikatan Nasional adalah Muhyiddin Yassin sendiri, Parti Bersatu, yang mempunyai bilangan kerusi yang lebih sedikit berbanding PAS. Jadi saudara-saudara, mungkin ada yang mulai tertanya-tanya, bukankah sudah tiba waktu PAS untuk menunjukkan siapa sebenarnya Abang Long di dalam PN? Jadi banyaklah spekulasi, banyaklah cadangan-cadangan daripada netizen. Tapi pada akhirnya Tuan Ibrahim dalam satu kenyataan, PN dijangka rombak struktur kepimpinan. PN dijangka melaksanakan dengan rombakan struktur kepimpinannya
Selepas gabungan itu bersetuju menubuhkan jawatan kuasa bagi menilai penambahbaikan organisasi. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim berkata, langkah menambah baik struktur parti berkenaan bakal dilaksanakan secara menyeluruh. Kita, PAS, ada cadangan beberapa penambahbaikan kepada PN secara keseluruhannya. Majlis Tertinggi PN bersetuju tubuhkan jawatan kuasa untuk menilai kembali, katanya kepada Malaysia Kini. Tuan Ibrahim yang juga anggota Majlis Tertinggi PN menegaskan antara aspek yang diberi perhatian dalam penambahbaikan parti itu ialah pindaan perlembagaan dan penubuhan Majlis Presiden. Jadi saya tertanya-tanyalah, adakah ini satu isyarat ataupun petanda mereka nak singkirkan Muhyiddin ataupun mereka nak calonkan daripada pemimpin PAS untuk mengepelai Perikatan Nasional. Tuan Ibrahim juga berkata PAS belum mengemukakan nama pengganti Ahmad Samsuri, di mana Ahmad Samsuri yang meletakkan jawatan Bendahari Agung PN sebelum ini. Pada Januari lalu, Malaysia Kini melaporkan PAS bersedia mengemukakan calon pengganti Ahmad Samsuri yang meletak jawatan kira-kira sebulan sebelum itu. Rasanya saudara-saudara, kalaulah Muhyiddin Yassin diboikot, kalaulah Muhyiddin Yassin tidak diterima lagi oleh kepimpinan PN untuk terus jadi pengerusi, Anda rasa siapa yang layak untuk jadi pengerusi PN? Adakah daripada parti PAS ataupun parti Bersatu? Nah, coba komen di bawah. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudara yang saya amat hormati, ini satu kejutan daripada MB Terengganu. Kejutan ini dalam satu artikel berita, kerajaan didakwa pantau pintas talian telefon MB Terengganu. Rasa-rasanya agak-agaknya kenapa sampai telefon MB Terengganu ini perlu dijejak oleh kerajaan. Tapi ini hanyalah dakwaan. Kerajaan didakwa pantau dan pintas talian telefon Ahmad Samsuri. Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri mendakwa dikenakan pemantauan pejabat kawalan perjalanan ataupun TCO oleh kerajaan, termasuk pintasan talian telefon. Katanya ia seolah-olah memberi gambaran yang dia seorang penjenayah berbahaya dikaitkan dengan sindiket dan gangster atau berstatus persona non grata di tanah air sendiri. Menurut pengakuan ini saja, seolah-olah memberi gambaran yang dia seorang penjenayah berbahaya, itu pertama. Dan yang kedua, seolah-olah dikaitkan dengan sindiket dan gangster. Biasanya kalau dipantau ini, biasanya mungkin terlibat dengan sesuatu perkara yang amat serius. Tapi kita tidak tahulah apa kebenarannya. Menurut artikel ini, menurut MB Terengganu, adakah telefon saya dipintas? Sudah tentu 100%. Adakah saya diikuti ke mana-mana saya pergi? Walaupun atas urusan pribadi, sudah tentu tanpa ada keraguan dakwanya. Katanya perkara itu merumitkan proses keluar masuknya melalui sempadan negara, walaupun sekadar ke Sabah dan Sarawak sejak suku ketiga tahun 2024. Saya tertanya-tanyalah, kalaulah benar MB Terengganu ini terlibat dengan jenayah berbahaya kah, terlibat dengan sindiket ataupun gangster, sudah pasti perkara ini amat-amat serius. Dan kalaulah perkara ini benar, macam manalah jawatan beliau sebagai MB Terengganu, dan apa pula pandangan kepimpinan PN dan PAS yang mempunyai pemimpin yang terlibat dengan perkara ini. Kalau benarlah terlibat dengan jenayah ataupun sindiket ataupun gangster. Namun ini satu kenyataan, kerajaan didakwa pantau pintas talian telefon MB Terengganu. Saudara-saudara, tonton apa komen Anda?